buat kesilapan dalam merancang kewangan. Saya pun sama. Semakin banyak duit, semakin banyaklah komitmen beranak-anak. Macam bayaran kos pendidikan, pinjaman koperasi atau hutang-hutang lain dengan kadar keuntungan yang tinggi. Setiap komitmen ini kadarnya berbeza-beza. Setiap bulan kena bayar satu-satu. Leceh tak? Jangan risau. Gabungkan semuanya dalam pelan pembiayaan peribadi I Bank Islam. Melalui pelan ini, anda boleh satukan semua komitmen tadi pada kadar kompetitif. Kadar yang dikenakan pun jadi satu dan nak buat pembayaran pun senang. Pastinya lebih jimat, lebih mudah. Dengan pembiayaan peribadi I Bank Islam, anda boleh mohon amount pembiayaan sehingga RM300,000 dan tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun. Pandai-pandailah rancang ikut bajet sendiri. Yang menariknya, ada pilihan pelindungan takaful atas baki pembiayaan dan anda tak perlukan garantor. Bukan itu saja, anda juga boleh sertai macam-macam kempen yang diadakan untuk pelanggan Bank Islam. Wah, banyaknya hadiah. Jadi, rancanglah kewangan anda dengan bijak bermula hari ini. Ingat, apabila gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Nak tahu lebih lagi, layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com. Saya tak perlu risau jika kekurangan tunai dalam dompet. Lebih mudah dan pantas bila guna kad debit I untuk berbelanja di mana je. Kad debit ini ringkas. Bila saya menggunakannya, jumlah yang saya bayar akan ditolak terus daripada baki dalam akaun simpanan. Tapi pernah juga bila nak bayar, duit dalam akaun pula tak cukup. Nasib baiklah saya ada kad kredit I Bank Islam. Dengan kad kredit I Bank Islam, saya terus boleh membuat apa-apa perbelanjaan. Penggunaan kad akan ditolak dari jumlah pembiayaan. Setiap bulan, saya akan terima penyata kad kredit I. Saya hanya perlu semak transaksi yang disenaraikan dan bayar baki penyata sebelum atau pada tarikh matang. Kenapa saya pilih kad kredit I Bank Islam? Sebab tiada charge keuntungan berganda. Dan jika bayar penuh baki penyata, saya takkan dikenakan charge keuntungan langsung. Kalau saya membuat pembayaran minimum atau kurang daripada penyata kad bulanan, charge keuntungan hanya dikira berdasarkan amount principal yang telah digunakan. Yuran tahunan juga akan dikecualikan bila guna kad kredit I minimum 12 kali dalam setahun. Dengan True Rewards, saya dapat mata ganjaran True Points apabila berbelanja dan saya boleh tebus pelbagai barangan dan voucher yang ditawarkan. Apabila buat pembelian runcit RM1,000 ke atas, saya boleh melanggan pelan ansuran transaksi runcit RSVP yang mana saya boleh memanjangkan tempoh bayaran ansuran pada 6 bulan ke, 9 bulan ke dan lebih lagi. Ada banyak lagi kemudahan kad kredit I Bank Islam ni. Pengeluaran tunai, pindahan baki dan pelan pelindungan takaful percuma. Menarik kan? Nak tahu lebih lagi, layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com. Anda berminat memiliki rumah? Apabila dah beberapa tahun bekerja, saya pun bercita-cita nak ada rumah sendiri. Selain memikirkan jenis rumah, lokasi dan harga, saya juga runsing memilih bank yang menawarkan pembiayaan yang sesuai. Yalah, saya nakkan margin pembiayaan tinggi, kadar pun okey dan yang paling penting, patuh syariah. Nasib baik saya jumpa pelan pembiayaan rumah by TI Bank Islam. Bank Islam menawarkan pembiayaan pada kadar kompetitif dan pastinya patuh syariah. Saya juga boleh dapat pembiayaan sehingga 100% melalui skim rumah pertamaku. Syoknya! Lagipun, sebagai kaki tangan kerajaan, saya boleh memohon pembiayaan bersama pasangan melalui skim Bank Islam LPPSA untuk memiliki rumah idaman yang lebih mahal. Hanya bawa surat tawaran daripada LPPSA ke cawangan Bank Islam. Senang kan? Selain itu, ada juga pelan pembiayaan semula rumah Wahdah I. Pelan ini sesuai untuk anda yang ingin dapatkan lebihan tunai dengan membiayai semula rumah mengikut harga pasaran semasa. Dengan duit lebih ni, anda boleh buat pelbagai rancangan kewangan seperti penyelesaian hutang, pelan persaraan, kos pendidikan atau perubatan,
mengubah suai rumah dan lain-lain lagi. Terpulanglah pada anda. Sudah tentu, banyak kelebihan dengan pembiayaan rumah Bank Islam. Margin pembiayaan menarik, tempoh pembiayaan panjang selama 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, tiada lock-in period, tiada penalti untuk penyelesaian awal, tiada yuran pemprosesan, tiada elemen compounding, tiada charge tersembunyi. Nak tahu lebih lagi, layari easyaccess.bankislam.com.my dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda semula. Atau imbas kod QR ini, layari bankislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Ahmad Bashori bin Rahim, Pegawai Pendidikan Daerah Padang Terap. Yang berusaha Encik Ahmad Fauzi Muhammad Akhir, Pengurus Bank Islam Negeri Utara. Encik Hasanuddin bin Hashim, Pengurus Konsumer Negeri Kedah. Puan Nur Aziha Bakar, selaku Pengurus Cawangan Bank Islam Pokok Sena. Yang hormat Ustaz Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan Pahang, selaku penceramah jemputan kita pada hari ini. Barisan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap, para pegawai, para pengetua, guru besar, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah,
Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada hari ini kita dapat realisasikan siaran secara langsung bicara santai sempena Hari Malaysia yang dibawakan khas oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap. Saudara-saudari yang di luar sana, pastikan tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton telah pun mengimbas kod QR yang telah disediakan oleh Bank Islam kerana hadiah-hadiah yang cukup hebat sedang menanti tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian. Dan kepada cikgu-cikgu, rakan-rakan pendidik, mohon isikan link kehadiran yang telah pun dipinkan di YouTube dan Facebook untuk pendaftaran SPL KPM. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati program bicara santai kita pada petang ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Falahuddin bin Muhammad Nur, Penolong PPD Pendidikan Islam, Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil amni wal iman wa ni'matis salamati wal islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk melaksanakan program bicara santai sempena Hari Malaysia. Mencari erti kemerdekaan yang sebenar, anjuran Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap. Allahumma ya Karim ya Aziz. Mudah-mudahan dengan penganjuran program bicara santai ini dapat kami menzahirkan rasa kasih kami kepada negara yang tercinta ini, menanam semangat patriotik yang tinggi di kalangan kami dan perpaduan yang erat antara kami. Ya Allah, jadikanlah hari-hari yang kami lalui ini dimulai dengan rahmat-Mu, pertengahannya dengan barakah dan disudahi dengan keampunan-Mu. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah usaha kami ini sebagai wahana untuk menyedar dan menginsafkan diri kami betapa peri pentingnya mensyukuri nikmat kemerdekaan-Mu ini, Ya Allah, sehingga kami menghargai pemberian anugerah yang tidak ternilai ini dengan menunjukkan kebanggaan kami menjadi warga yang berdaulat dan merdeka. Ya Allah, Ya Fa'alul lima yurid, limpahkanlah kesejahteraan dan kebaikan di sepanjang majlis ini. Catatkanlah ianya sebagai pertemuan yang dirahmati dan diberkati. Jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai satu perpisahan yang terpelihara dan diredai. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami untuk menerima segala petunjuk-Mu ke arah jati diri Islam sejati, bagi membina kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat nanti. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu Terima kasih. Minna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Falahuddin bin Muhammad Nur atas pimpinan bacaan doa itu tadi, dan insyaAllah semoga program bicara santai kita pada petang ini sentiasa dalam lembayung rahmat ilahi. Dan sidang hadirin yang dihormati sekalian, selaku penganjur bersama program ini, Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap amat berbesar hati dan berterima kasih atas inisiatif yang telah diambil oleh Bank Islam Malaysia Berhad bagi menjayakan program kita pada hari ini. Dan sekarang dipersilakan yang berusaha Encik Ahmad Bashori bin Rahim, Pegawai Pendidikan Daerah Padang Terap, untuk menyampaikan ucap tama. Dipersilakan Tuan. Dipersilakan Tuan.
Tuan, mohon sidang penonton yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Tuan Roshim Sa'ad sebagai moderator petang ini, dan terima kasih juga Ustaz Falah atas bacaan doa tadi. Yang berusaha Encik Ahmad Fauzi bin Akhir, pengurus Bank Islam Negeri Utara, Encik Hasanuddin Hashim, pengurus Konsumer Negeri Kedah, Puan Nur Azizah Bakar, pengurus Cawangan Bank Islam Pokok Senang. Yang hormat Ustaz Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan Pahang, selaku penceramah jemputan kita pada hari ini. Barisan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai Pendidikan Daerah Parang Terap, para pejabat pendidikan daerah Parang Terap, para pengetua dan guru besar, guru-guru, anggota kumpulan pelaksana, seterusnya sidang penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersua di alam maya secara langsung menerusi program Bicara Santai Sepenuh Hari Malaysia bersama dengan Yang Hormat Ustaz Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan Pahang, selaku penceramah jemputan kita pada hari ini. Jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bank Islam yang sudi berkolaborasi dengan PPD Parang Terap sebagai satu program bicara yang amat bermakna bagi kita merungkai tajuk yang telah dipilih, iaitu mencari erti kemerdekaan bersempena dengan Hari Malaysia yang akan disambut esok. Kemerdekaan sebenar adalah kemerdekaan minda dan jiwa yang dipupuk menerusi pembinaan jati diri yang dibentuk oleh 4 aspek utama, iaitu agama, bahasa, pendidikan dan sikap, yakni akhlak. Aspek terpenting di antara keempat-empat itu sudah tentulah agama. Menurut Zakbar, dengan hanya agama sajalah jiwa manusia akan mengecapi kemerdekaan yang sebenar. Justru, Yang Hormat Datuk, kupasan dan pandangan Datuk pada hari ini dapat dijadikan panduan dan pedoman kepada kita untuk mengisi kemerdekaan yang sebenarnya bagi negara kita yang tercinta. Semoga bicara kita pada petang ini kepada kemerdekaan dan bagaimanakah yang perlu dihayati sepenuhnya oleh warga pendidik, ibu bapa dan komuniti yang terlibat dengan dunia pendidikan. Tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama mendengar bicara bersama Datuk pada hari ini. Terima kasih dan saya serahkan kembali kepada moderator kita, Puan Roshimah Sa'ad. Terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Encik Ahmad Bashori bin Rahim, selaku Tuan PPD Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap. Mencari erti kemerdekaan yang sebenar. Sebaris ayat mudah, tetapi amat mendalam dan agak sukar untuk diterjemahkan sebenarnya. Berapa ramai dalam kalangan rakyat negara Malaysia ini yang benar-benar faham dan menghayati makna sebenar merdeka? Atau apakah kemerdekaan ini hanya sekadar retorik pengisahan sejarah semata-mata? Dan sidang penonton yang dihormati sekalian, kita umum telah mengetahui bahawa generasi muda hari ini tidak pernah pun melalui pahit getir zaman darurat. Mereka ini lahir dan hidup dalam era yang diwarisi daripada generasi sebelumnya yang terpaksa mempertaruhkan nyawa mereka demi mempertahankan maruah dan kedaulatan bangsa. Dan alhamdulillah, hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari pengertian kemerdekaan yang sebenarnya bersama Yang Hormat Datuk Badli Shah bin Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan Pahang, yang juga penceramah bebas yang sangat popular. Dan saya kira sidang penonton telah pun cukup mengenali beliau yang sering kali muncul dalam pelbagai rancangan TV dan juga laman-laman media sosial. Assalamualaikum Yang Hormat Datuk.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Yang Hormat Datuk atas kesudian bersama-sama dengan warga pendidikan daerah Padang Terap khususnya dan warga pendidikan Malaysia, dan serta untuk makluman Yang Hormat Datuk, siaran secara langsung ini juga turut disaksikan oleh sahabat-sahabat kita di wilayah Natawi dan wilayah Satun, Thailand dan juga di Medan, Indonesia. Dan terlebih dahulu bagi pihak penganjur, kami ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk atas kesudian untuk bersama-sama dalam program Bicara Santai pada petang ini. Dan insya-Allah selama 1 jam berikutnya, sidang penonton akan bersama-sama dengan Datuk untuk mendengar isu yang akan dikupaskan oleh Datuk mencari erti kemerdekaan yang sebenar. Dan semua bangsa mahukan kemerdekaan. Mereka mahukan kebebasan untuk menjalani kehidupan seharian dan mereka juga mahukan kebebasan dalam membentuk acuan undang-undang, ekonomi, pendidikan dan segalanya mengikut adat dan budaya mereka. Justru Datuk, kemerdekaan yang bagaimanakah yang harus dihayati oleh seorang yang bergelar pendidik, cikgu, keluarga dan serta semua pihak yang berkepentingan yang harus berusaha keras dalam memastikan proses kita untuk menyemai semangat kemerdekaan ini benar-benar difahami dan dihayati sepenuhnya oleh golongan pendidik dan anak-anak bangsa yang akan mendidik negara kita pada masa yang akan datang. Baiklah Datuk, tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Yang Hormat Datuk untuk mengupas tajuk bicara santai kita pada petang ini, Sempena Hari Malaysia mencari erti kemerdekaan yang sebenar dari perspektif pendidikan. Persilakan Yang Hormat Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anal waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'iril biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami reda menerima segala takdirmu, jadikanlah kami sabar dalam menerima ujianmu dan bimbinglah kami supaya sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Terima kasih Yang Berusaha Puan Rosimah binti Saad selaku moderator program Bicara Wara pada petang ini. Yang saya raikan Tuan Ahmad Basari bin Rahim selaku pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Padang Terap. Seterusnya Yang Berusaha barisan timbalan-timbalan pegawai pendidikan daerah. Yang diraikan juga para pengetua, guru besar dan seluruh guru-guru. Dan kita raikan juga seluruh keluarga besar pejabat pendidikan daerah Padang Terap, para pelayar yang mengikuti siaran kita pada petang ini. Tak kira dari mana dapat mengikuti, yang dari utara kita doakan moga sejahtera, yang dari timur didoakan terus makmur, yang menonton dari barat moga dapat berkat, yang menonton dari selatan didoakan dapat keampunan. Terima kasih kerana dapat bergabung pada petang ini walaupun dalam suasana cuti persekolahan. Dan ada di kalangan kita yang sedang pun bercuti bersama dengan keluarga di tempat percutian masing-masing, namun dapat mencuri masa sebentar untuk kita mengikuti program pada kesempatan petang ini. Saya diminta menyampaikan satu tajuk mudah-mudahan bermanfaat, mencari erti kemerdekaan yang sebenar.
Saudara-saudari sekalian, kita sudah 15 hari menyambut genapnya 64 tahun, kita telah bertuankan bangsa sendiri. Merdeka ini dia tidak datang umpama embun di waktu malam. Merdeka ini bukannya lollipop ataupun gula-gula percuma yang diberikan oleh pihak Inggeris. Merdeka juga tidak datang secara magic, abrakadabra, simsalabim, dapat merdeka, tidak. Merdeka ini ada harganya. Kita bayar bukan dengan wang ringgit, tetapi dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa orang tua-tua kita dahulu. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, merdeka ini wajar dikenang tiap-tiap tahun kerana sebagai salah satu bentuk kita mengucapkan terima kasih dan kita belajar untuk berterima kasih kepada para pejuang kita orang tua-tua dahulu. Namun saudara-saudari sekalian, euforia kegembiraan dan juga kegairahan menyambut kemerdekaan negara pada tanggal 31 Ogos, kita melihat ianya separuh hambar. Dek kerana terjangan pandemik COVID-19 yang telah sedikit sebanyak mengekang rasa gembira rakyat. Ditambah lagi dengan latar sosioekonomi yang agak merosot lantaran wabak ini sedikit sebanyak telah menyelimutkan rasa dingin di kalangan rakyat. Kita berdoa moga selepas daripada penghujung Oktober ini kita akan jauh lebih baik selepas kita mengisytiharkan kemerdekaan kita yang baru, iaitu kemerdekaan daripada penjajahan pandemik kepada endemik, insya-Allah. Cuma adalah menjadi satu kesilapan yang bersifat akademik, bukan kesilapan dosa pahala masuk neraka apa tidak. Ini ada salah satu keterlanjuran akademik berkaitan dengan sejarah kemerdekaan. Kerana dilihat tidak benar-benar memberikan satu pelurusan sejarah tentang siapakah pejuang-pejuang sebenar yang membangkitkan semangat kemerdekaan. Seperti yang kita maklum, daripada kecil sampai sekarang, kita diajar bahawa hanya kelompok nasionalis kanan sahaja yang dibesar-besarkan sumbangan mereka dalam perjuangan menuntut kemerdekaan dengan seolah-olah kita menafikan peranan Islamis dan para alim ulama. Saudara-saudari sekalian, langit sejarah telah merakamkan seawal abad ke-20 lagi yang mana munculnya arus kesedaran Islam di kalangan masyarakat di tanah Melayu ketika itu untuk memperjuangkan nasib Islam dan bangsa Melayu di negara ini. Dan siapa yang meniupkan semangat ini? Para ulama, para agamawan, mereka ini yang menjadi tonggak utama dalam perlawanan menentang imperialisme di tanah watan ini. Kerana golongan nasionalis kanan bukan tidak mengiktiraf jasa mereka, tidak. Tapi mereka adalah kelompok yang ketika itu sudah pun bekerja dengan British. Mereka sudah menjadi pegawai-pegawai British, BMA, British Military Administration. Ada gajinya, ada bagai-bagai lagi. Maka semangat untuk berlawan itu jauh lebih kurang. Sangat kurang berbanding orang yang tidak ada apa-apa. Nothing to lose ini. Para agamawan, imam, lebay-lebay, kiai, mereka ni got nothing to lose. Mereka tidak makan gaji, mereka tak ada pencen dengan Inggeris. Lalu mereka ini yang meniupkan semangat perjuangan kepada orang lain untuk bangun berlawan. Dan benda ini bukan hanya berlaku semasa zaman BMA, tapi sejak daripada zaman Portugis lagi. Sebab itu tidak keterlaluan langsung kalau kita ingin mengatakan pada petang ini bahawa Islamlah yang telah menggerakkan kemerdekaan. Kerana Islam adalah agama yang paling menentang perhambaan sesama manusia. Islam dia paling tak suka menjadi hamba kepada orang. Sebab itu dialog Rostam Farrokhzad dengan seorang sahabat Nabi Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amru al-Asidi at-Tamimi radhiyallahu anhu itu terkenal dirakam oleh sejarah. Yang mana Rostam Farrokhzad ini bukan calang-calang orang. Dia ni Commander-in-Chief, Sassanid Persian Forces. Dia seorang Panglima Jeneral 3 bintang. Dia memimpin lebih daripada 80,000 tentera. Dan dia juga adalah pemimpin komandan kepada pasukan gajah perang. 33 ekor gajah perang di bawah pemerintahan dan arahan Rostam Farrokhzad. Ini bukan calang-calang jeneral ini. Tetapi ketika itu Panglima Islam Khalid Al-Walid nak menunjukkan bagaimana motivasi orang Islam
Dia hanya hantar Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amr al-Asidi at-Tamimi radhiyallahu anhu, yang semasa itu dia ni brigadier general, 1-star general saja. Padahal ramai general 2-star, major general, 3-star general, ramai lagi. Khalid al-Walid boleh saja hantar Sa'ad bin Abi Waqqas, Musana ibn al-Haris, Huzaifah al-Yamani, Nu'man ibn al-Muqarrin, Abu Ubaid, Hisham bin Utbah, Abu Layla, Qa'qa' ibn Hamru. Ramai lagi panglima-panglima yang lebih kanan daripada Rabi' bin Amir. Tapi kenapa dia menghantar Rabi'? Nak menunjukkan kepada pasukan Iran atau pasukan Parsi ketika itu, ini baru aku hantar general aku yang paling bawah sekali. Kalau aku hantar general aku yang 2-star, 3-star, tak tahu apa lagi dialog dia akan ucapkan kepada kamu. Saudara-saudari sekalian, ketika Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu berjumpa dengan Rustam Farrukhzad, panglima-panglima Parsi, Hormuz, Indra Zaghur, Bahman Jadu, Karans bin Karyans, Aqqa' ibn Qais dan ramai lagi, mereka begitu terpinga-pinga dan keheranan. Dengan selambanya, Rabi' bin Amir, dia beri sepatah dua kata kepada pasukan Parsi, katanya, ketika ditanya, apa hal kamu datang ke negara kami buat kacau bilau? Kamu nak apa? Dijawab oleh Rabi' bin Amir, Allahu bata'asana linukhrijan nas min ibadatil ibadi ila ibadatillah wahdah. Allah mengutus kami untuk mengeluarkan kamu semua daripada jadi hamba kepada manusia supaya jadi hamba kepada Allah. Itu saja skrip yang dibawa oleh Rabi' bin Amir. Kami nak bebaskan kamu daripada jadi hamba kepada Maharaja Parsi menjadi hamba kepada Allah. Islam. Dia pantang dia kita jadi hamba ini. Ada satu hadis Nabi SAW pernah sampaikan, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisal. Kata Nabi, engkau kalau pergi berperang dengan orang-orang musyrik ini, kata Nabi, engkau bagi dia 3 pilihan. 3 perkara. Fa ayatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuff anhum. Maka kata Nabi, kau beri mereka pilihan. Kalau dia pilih pilihan itu, maka kamu terimalah pilihan itu. Summa du'uhum ilal Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kuf anhum. Dan kalau kau seru dia pada Islam, hendaklah mereka terima. Bukan memaksa. Kalau dia tak terima, masuk kepada pilihan yang kedua, iaitu hendaklah mereka membayar jizyah. Kalau mereka jizyah pun malah bayar, barulah berbincang untuk melakukan peperangan. Fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Dan kalau mereka tidak mau, kau minta tolong dengan Allah, berlawanlah dengan mereka. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Imam Ahmad. Tapi kepada orang yang jiwa sekular, otak barat apa semua, jangan salah faham hadis ini. Ini bukan hadis penjajahan, tidak. Hadis ini adalah hadis reaksi balas terhadap kezaliman yang orang lakukan pada kerajaan Islam ketika itu. Dan ini sangat luas untuk kita bahaskan, tak sempat kita bincangkan dalam pertemuan singkat pada petang ini. Para sahabat ketika mendengar kata-kata baginda Nabi ini, mereka begitu berpegang kuat kepada semboyan ini, hingga kan pernah berlaku satu ketika musuh ketika diberi pilihan Islam, jizyah ataupun lawan, mereka tak beri diskaun pun kepada musuh-musuh Islam ketika itu. Teringat saya dialog antara Ubadah As-Samit radhiyallahu anhu yang merupakan utusan Panglima Amru al-As yang telah diutus oleh Umar Al-Khattab untuk berjumpa dengan Al-Muqawqis. Al-Muqawqis ini gubernur Rom, cawangan Mesir. Pejabatnya di Iskandaria, Alexandria. Umar Al-Khattab dihantar anak buahnya nama Amru al-As. Amru al-As hantar pula anak buahnya Ubadah bin Samit pergi bincang dengan wakil gubernur, kepada gubernur Rom di Mesir, wakil kerajaan Rom di Mesir. Ubadah sampai, dia beri kata dua. Ud'uhum ilal Islam, fa'inhum abaw fasalhumul jizyah, fa'inhum abaw fasta'in billah wa qatilhum. Pertama masuk Islam, yang kedua bayar jizyah, yang ketiga kita lawan. Namun Al-Muqawqis, dia telah tanya kepada Ubadah, katanya, afala tujibuna
ila khaslat ghairi hadhil khisal thalath. Kata dia, Tuan, takkanlah 3 pilihan ni saja ada. Tak ada option lain ke? Tak ada option lain lagi ke? Ketika itu Ubadah mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian dia pun menyebut, wala rabbus sama wa rabbu hadhil ard wa rabbu kulli syai'in. Demi Tuhan yang menguasai langit, menguasai bumi, menguasai apa saja yang ada di dunia dan di atas ini, maka malakum indana khaslatan ghairaha. Kamu tidak ada pilihan apa-apa pun. Minta maaf. Ini saja pilihan kamu ada. Saudara-saudari sekalian, sebab itu Islamlah yang telah menggerakkan semangat kita untuk berlawan dengan orang yang buat tindakan kurang ajar kepada kita. Sebab dalam Islam ada satu silibus yang tidak ada pada agama-agama lain, iaitu kita ada silibus khas namanya jihad. Walaupun orientalis barat, suasana September 11 dan sebagainya begitu sensitif perkataan jihad ini, tetapi kedudukan jihad sebagai salah satu perkara yang disebut dalam Quran itu kita sama-sama makruf. Kita sama tahu. Al-Quran sebut perkataan jahada. Itu kata akar daripada jihad, itu 42 kalimat. Dalam hadis bab jihad ada dalam Sahih Bukhari, dalam Muwatta' Imam Malik, ada dalam Sunan Abu Daud, ada dalam Bulughul Maram karya Ibn Hajar Al-Asqalani dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Imam Muslim dicantumkan bab jihad wasyar tentang ekspedisi ketenteraan dalam satu bab. Imam Al-Bukhari dikhususkan satu bab yang memuatkan kisah-kisah peperangan Nabi saja dalam bab dipanggil Maghazi. Begitu juga Imam An-Nawawi disusun 67 keutamaan jihad dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Dan jihad ini kata Nabi, tidak ada amalan yang boleh at par dengan amalan jihad. Sahabat pernah tanya, ya Rasul, apa amalan yang setaraf dengan jihad? Kata Nabi, ma ya'dilul jihad fi sabilillah. Takkan ada apa-apa amalan yang sama dengan jihad fi sabilillah. Takkan ada. Hadis riwayat Muslim. Atas sebab itulah orang tua-tua kita bangkit berlawan. Tuan-tuan sekalian, mungkin ada yang tak bersetuju. Tak mesti Islam, Ustaz. Ada juga orang lain tanpa ada jihad. Baik. Mari kita lihat kepada sejarah. Mengapakah kaum Red Indian tidak wujud lagi sekarang di Amerika Syarikat? Ada, tapi terlalu sedikit. Kenapa Red Indian hampir pupus di Amerika Syarikat sekarang? Kenapa Aborigines di Australia yang tiup pipe bom hampir tidak ada lagi di Australia. Tuan-tuan kerap pergi ke Sydney, Gold Coast. Kenapa hampir tidak wujud masyarakat orang asli ini? Di Amerika Syarikat dulu, masyarakat orang asli ini begitu ramai. Bahkan mereka lah penduduk asal di Amerika Syarikat, di benua Amerika. Mereka ada begitu banyak suku kaum. Kalau kita masyarakat orang asli di Malaysia ada 18 suku kaum sahaja. Kaum asli di Amerika ini berganda-ganda. Sampai 562 suku. Yang terbesar, yang kita tahulah, nengok-nengok cerita cowboy, Navajo, Cherokee, Mohawk dengan Sioux. Itu ada ratusan lagi. Ini yang paling besar-besar. Malah, pada masa sebelum kedatangan orang-orang Eropah ke tanah Amerika, Red Indian ini, ada yang tidak kenal pun dengan suku bangsa dia yang lain, sebab Amerika ni terlalu luas. 30 kali ganda lagi besar daripada Malaysia. Mereka pun tidak kenal sama sekali. Dulu mereka ramai. Tapi datang penjajah daripada Eropah. Datanglah kaki-kaki bisnes daripada Sepanyol ini. Apa mereka buat? Mereka hapuskan secara total. Dan ini kita sedia maklum sampai sekarang. Mantan Presiden Amerika, Donald Trump. Dia memang anti betul dengan imigran yang dah ada dalam negara Amerika. Jadi Trump dengan ideologi white supremacy-nya, dia merasakan bahawa hanya orang kulit putih sajalah yang lebih superior dalam setiap perkara dan mereka sepatutnya lebih dominan berbanding bangsa-bangsa lain. Jadi dia buat satu polisi menghantar balik imigran ke negara asal masing-masing untuk menjadikan Amerika sebagai negara untuk orang kulit putih sahaja. Seperti dia. Walhal saudara-saudari sekalian, yang sepatut dihantar balik adalah orang putih itu sendiri. Sebab kalau kita nak bandingkan dengan abad ke-15, semasa bangsa Eropah ni mula-mula menjelajah ke Amerika,
Orang asal di Amerika terdiri daripada Red Indian ni, kita pun tak gunakan istilah Red Indian ni, kebodohan orang Eropah memanggil Red Indian. Kerana kompas tersesat nak ke India, pergi sampai ke Amerika, dia tengok kulit orang tu merah, dia panggil Red Indian. Tapi kita gunakanlah Red Indian ini. Mereka ketika itu, masyarakat asal di Amerika Syarikat, kurang lebih ketika itu ada lebih kurang dalam 10 juta orang. Manakala sekitar abad ke-20, iaitu selepas peperangan dan juga genosid yang berlaku kepada mereka, maka anggaran penduduk asal di Amerika Syarikat berkurangan jadi 300,000 orang sahaja. Dan sekarang populasi mereka kurang daripada 1% saja daripada 327 kurang lebih juta penduduk di Amerika Syarikat. Dan mereka hari ini menjadi kaum minoriti. Why? What is the because? Kenapakah mereka pupus daripada sekian banyak menjadi sedikit? Antaranya adalah kerana mereka tidak kenal dengan istilah jihad. Selain daripada faktor kita panggil sebagai faktor Columbian Exchange ataupun Columbian Interchange. Dia Columbian Exchange ini adalah kedatangan orang Eropah. Mereka bukan datang saja-saja. Dia bawa juga pemindahan ataupun pertukaran besar, banyak perkara-perkara. Dia bawa pada negara mereka tumbuh-tumbuhan. Dia bawanya haiwan. Dia bawanya budaya. Dia bawanya populasi manusia. Dia bawa teknologi. Dia bawa idea-idea di antara Amerika dan dunia lama pada abad ke-15 dan juga ke-16 atas faktor perdagangan. Termasuklah juga yang mereka ekspor. Bawa sekali ketika penjelajahan adalah penyakit. Maka menularnya penyakit-penyakit yang dibawa ke Amerika Utara, penyakit wabak, cacar air, kolera, selsema, malaria, demam campak, penyakit kelamin dan macam-macam lagi, itu dibawa bersama oleh para penjajah dan penjelajah ini. Disebabkan orang asli Amerika ini mereka jarang sakit, jadi bila mereka terkena penyakit-penyakit baru ini, maka mereka akan jadi sakit lebih teruk lagi. Orang Eropah mungkin dah biasa penyakit itu. Jadi mereka badan dah develop dia punya sistem imunisasi. Tapi orang-orang yang selama ni sihat, kena terus, tumbang terus. Maka penyakit berjangkit telah menyebabkan kematian yang begitu ramai. Itu satu faktor. Tak campur lagi genosid yang mereka lakukan, tidak ada pembunuhan besar-besaran. Tetapi mereka buat caranya, mereka berikan selimut, hadiahkan selimut kepada penduduk orang asli. Diletakkan selimut itu beberapa jenis kuman, termasuklah smallpox, berbintik-bintik badan ini kepada masyarakat orang asli. Penyakit itu kemudiannya bila kena pada seorang, dia akan merebak pada orang lain dan dia akan membawa kematian dalam skala yang besar. Dan ini bukan cerita teori anti vaksin apa tidak. Ini wabak pertama ini telah didokumentasikan antara tahun 1616 sampai tahun 1619. Dikenali sebagai Great Dying. Cikgu-cikgu boleh Google sendirilah Great Dying ini. Jadi mereka menghapuskan secara menggunakan penyakit. Selain daripada itu, pada abad ke-18 dan juga 19, pemerintah Amerika dia buat satu macam PKPD lah kalau kita ini. Diasingkan masyarakat orang asli ke wilayah-wilayah tertentu yang diberikan nama reserve orang-orang Red Indian ini, reserve untuk mereka. Dan kawasan ini begitu terpencil sekali dan jauh daripada kemajuan. Maka mereka selama-lamanya hidup dalam kemiskinan, hidup dalam tekanan, akhirnya menyebabkan mereka minum, mabuk, dadah, kemurungan dan akhirnya merosakkan terus kepada kaum ini. Jadi, apabila tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pihak penjajah ini berlaku di Amerika, tidak ada yang bangkit secara bersungguh-sungguh. Sebab, tidak keterlaluan kita katakan mereka tidak kenal istilah jihad. Sebab itu jihad adalah perlawanan terhebat sekali dengan penjajahan. Mari kita lihat di Tanah Melayu. Kebangkitan ulama Tanah Melayu ini asalnya berakar daripada simbahan kebangkitan ulama Islam yang berlaku di seluruh belahan dunia ketika itu. Di luar Tanah Melayu ketika itu, seperti di Indonesia, di Mesir, di Libya, Algeria, Iraq, Iran, Sudan, Nigeria dan negara-negara umat Islam yang lain, Islam telah menjadi kuasa penggerak yang begitu ampuh dalam membajai perjuangan menentang penjajahan Barat dan menyuntik energi perjuangan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan ketika itu.
ulama dan gerakan Islam telah memacu perjuangan menentang penjajahan. Contohnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, dia yang menggerakkan jihad menentang penjajahan di Algeria. Lion of the Desert, Syekh Omar Mukhtar, dia menggerakkan perjuangan di Libya. Begitu juga Syekh Osman Den Fodio yang bergerak di Nigeria. Sama juga dengan Hassan Al-Banna yang membawa gerakan pembaruan di Mesir ketika itu. Ataupun Syekh Amin Al-Husaini yang menggerakkan jihad menentang pendudukan daripada Israel di Palestin ketika itu. Ataupun Sultan Hasanuddin dan Imam Diponegoro dalam Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 di Indonesia, mereka digerakkan oleh kiai. Termasuklah juga dalam tanah air kita, Tuan Guru Hasan bin Munas atau lebih dikenali dengan Tok Janggut tahun 1919. Itu digerakkan oleh agama. Ataupun Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung berjuang tahun 22 sampai 1928. Dia dan juga gerakan Syarikat Islam Terengganu yang mengibarkan bendera Khilafah Uthmaniyah ketika itu. Jadi tidak keterlaluan kalau kita katakan punca atau kenapa kita berjuang dulu kerana Islam. Tapi seperti mana-mana yang berlaku di seluruh dunia, malangnya bagi umat Islam ialah walaupun kemenangan menentang penjajah ini adalah kerana kegigihan para ulama dan pendukungnya, tetapi buah kemanisan, kejayaan, kemerdekaan, siapa yang memetiknya? Yang memetiknya adalah golongan sekular berpendidikan barat. Sebagai contoh di Algeria, yang hulu leher ketika mengisytiharkan mereka adalah Front Liberation Nationalist ataupun FLN tahun 1962. Jiran kita di Indonesia yang hulu leher ketika deklamasi kemerdekaan sudah pasti tidak lain tak bukan Soekarno dan juga kelompoknya di Indonesia. Dan dalam konteks negara kita, itu tak payah kita sebutkan panjang pula ceritanya nanti. Ingatlah saudara-saudara, keseluruhan perjuangan menentang penjajahan jangan dinafikan. Ia dipimpin oleh ulama, masjid, pondok, kiai. Dan ini tak boleh dipadamkan guna liquid paper. Ini tak boleh dieditkan lagi. Sebab dalam Islam ada jihad. Mari kita lihat sejarah. Kawan kata, ustaz ni semangat lebih. Contoh tak ada. Saudara-saudari sekalian, Syekh Mas'ud Al-Banjari dari Banjarmasin. Syekh Daud Al-Fatani dari Petani. Syekh Abdul Samad Al-Falembani dari Palembang. Mereka bertiga lah yang telah berjihad mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Suka ataupun tidak, itu direkodkan dalam sejarah. Pangeran Diponegoro terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad ke atas Belanda di Jawa tahun 1825 sampai 1830. Didorong oleh siapa? Kiai Mojo, Kiai Kasan Basri, Kiai Ghazali dan lain-lain. Di Banjarmasin, pelibatan para ulama Haji Bir Yassin, Haji Mahmud, Haji Muhammad Asrif, Haji Muhammad Khalid, Haji Muhammad Yusuf, Haji Muhammad Nafis, Haji Jala dan ramai lagi. Mereka ini melancarkan jihad ke atas Belanda tahun 1859 sampai 1863. Di Banten, Maulana Judah dan juga Kiai Dukuh, mereka mempengaruhi Sultan Banten untuk melancarkan jihad ke atas orang-orang Hindu di Pajajaran dan Palembang yang ketika itu begitu biadab sekali dengan orang Islam. Dan jauh sebelum itu Kiai Embun, dia pernah melancarkan jihad ke atas Belanda di Banten tahun 1683 sampai 1706. Begitu juga pemberontakan golongan peladang dan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888. Siapa yang menggerakkan? Nak petani itu bangun, dia pun cukuplah makan apa yang ada. Yang menggerakkan mereka hasil kegiatan ulama-ulama. Kiai Abdul Karim yang memimpin tarikat Qadariyah menentang habis-habisan penjajahan ketika itu. Dan orang tarikat juga tidak terkecuali dalam sejarah, dalam perjuangan menentang penjajahan. Jangan kita ingat, ustaz-ustaz geng tarikat ni gente tasbih saja kerjanya. Cari dalam sejarah, pendukung tarikat Samaniyah melakukan jihad ke atas Belanda di Palembang tahun 1811 sampai 1822. Belum dikira perang Padri pimpinan Imam Bonjol di Minangkabau, gerakan Syekh Yusuf Tajuh Khalwati di Makassar, gerakan Wali Songo di Jawa, Teku Cik Tiru di Aceh, bahkan di Kemboja yang terkenal dengan jihad pimpinan ulama. Siapa memimpin? Parome Khatib Sumat ataupun Khatib Abdul Samad menentang penjajahan terhadap orang Vietnam. Begitu juga gerakan Raja Sulu yang
Raja Sulu juga seorang agamawan, seorang ulama, Sultan Azimuddin. Dia melancarkan jihad ke atas Spanyol tahun 1760 untuk menyekat kristianisasi ketika itu. Dan perjuangan para ulama, agamawan, kiai dan imam ini juga berlaku di Mataram, di Pasai, di Goa, di Patani dan lain-lain tempat yang berdepan dengan mana-mana penjajahan seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Vietnam dan juga Siam. Saudara-saudari sekalian, dan yang lebih kita kagumi adalah para agamawan Nusantara ni. Kita tak nak fokus kepada perjuangan-perjuangan kemerdekaan di tempat lain, di tanah Arab. Apa itu kita tak nak campur. Yang kita kena cerita yang berlaku di tempat kita sekarang. Nusantara umumnya, di tanah Melayu khususnya. Saudara-saudari sekalian, begitu kagumnya kita dengan kehebatan agamawan dahulu. Mereka ketika itu berjaya membuktikan kepada penjajah, walaupun kita ini dijajah beratus tahun, tapi akhirnya kita boleh bersatu menjadi sebuah negara yang merdeka. Dan ini penjajah garuk kepala. Apa sebab? Di negara lain, kalau mana-mana tempat dijajah, tempat itu akan pecah berkeping-keping menjadi negara bangsa. Dulu Semenanjung Tanah Arab itu semua satu, bawah Khalifah Uthmaniyah semua. Semenanjung Arab Hijaz itu. Tapi bila masuk penjajahan, dia pecah-pecahkan. Dan bila mereka ini dah dipecah-pecahkan, untuk nak masuk, habis penjajah balik, kita bayangkan mereka akan combine seluruh Semenanjung Arab itu jadi sebuah negara macam kita, Malaysia, Persekutuan Malaysia. Berapa tidak? Berpecah-pecah. Iraq, cara Iraq. Mesir, cara Mesir. Syria, cara Syria. Sebab itu tuan-tuan kalau mengaji tanah Arab, bendera Arab semua lebih kurang. Itu yang Datuk Seri Alip Syukri keliru, mana bendera Iraq, mana bendera Palestin. Bendera dia lebih kurang saja. Hijau, hitam, merah, cuma garisan saja pecah. Kenapa benderanya begitu? Garisan itu mengikut pecahan penjajahan. Spanyol, Perancis, British dan berbagai lagi. Tapi kita alhamdulillah berkat daripada guru pondok ini berjuang bangkali, asalnya berkeping-keping menjadi sebuah negeri persekutuan. Dan esok kita akan sambut pula Hari Malaysia. Ini keberkatan. Baiklah saudara-saudari sekalian. Kita wajar untuk mengenang kembali sejarah ini dan bersyukur kerana Allah Ta'ala membantu kita memberikan kemenangan kepada orang tua-tua kita dahulu. Sebab itu saya tertarik juga nak berkongsi satu pendapat yang diberikan oleh para sejarawan. Sama ada saudara-saudari bersetuju ataupun tidak. Ini hanya perbincangan akademik. Ini bukan hukum hakam, dosa pahala, salah masuk neraka dalam kubur, malaikat tanya. Tak. Ada di kalangan sejarawan mengatakan bahawa sebenarnya kita tidak dijajah. Itu ada. Ada premisnya, ada hujahnya. Apa sebab? Pertama, ada yang melihat bahawa penjajahan, kalau dia berlaku secara de jure, D-E-J-U-R-E, de jure, iaitu penjajahan secara rasmi, itu tidak berlaku di Tanah Melayu. Sebab penjajahan secara de jure, secara rasmi, hanya berlaku di 3 buah negeri saja. Strait Settlement, iaitu Singapura, Melaka dan juga Pulau Pinang, dan juga Sabah dan Sarawak. Kenapa mereka berpendapat demikian? Pertama, ini hujah. Mungkin cikgu-cikgu sejarah ada akidah mereka ataupun pahaman mereka tentang sejarah. Tapi ini perbincangan akademik. Ya. Kalau British menjajah di sebuah tempat secara rasmi, mereka secara tradisinya, mereka mesti memansuhkan institusi diraja tempat itu. Ini SOP dia. Dan SOP ni tak boleh ubah. Kalau dia ubah SOP ni macam tak ada SOP je lah. Macam tak wujud. Dia mesti mansuhkan. Mansuh maknanya hapus total. Tidak ada raja berperlembagaan ni pun tak ada. Tak nak langsung. No such thing. Istana pun tak ada. Mansuh total. Sebagai contoh, apa yang mereka lakukan kepada monarki-monarki di India, Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe dan juga Myanmar. Di India, wah itu luar biasa sekali. 2 kesultanan besar di India dihapuskan total. Tak ada apa tinggal. Pertama sekali kerajaan Delhi di India Utara. Dah memerintah 349 tahun. Orang putih boleh hapuskan begitu saja. Yang kedua, dinasti Mughal di India. Dah memerintah 333 tahun. Bahkan Raja Mughal yang terakhir, Bahadur Shah Zafar,
itu dibuang ke Myanmar tahun 1858 dan mangkat di sana. Dan tempat dia digantikan oleh Empress of India sejak pada zaman Queen Victoria tahun 1819. Sampai sekarang. Kita di Malaysia dengan Raja Moral ni kita makan jasa paling besar sekali. Apa nama? Nasi biryani. Biryani itu Baryani. Itu memang daripada kerajaan Moral. Dia perkenalkan di Johor pada zaman almarhum Sultan Abu Bakar. Panjang pula ceritanya nanti. Dan nak habis ke? Nak habis dah? Oh belum. Biasa kalau appear dalam frame ni nak habis dah. Okey. Dan mereka kebiasaannya Inggeris ini, dia akan melantik seorang Viceroy ataupun Governor General sebagai ketua pentadbiran mana-mana tanah jajahan mereka. Ini SOP dia. Dan ini kita tak boleh nak menafikan. Dalam kes Tanah Melayu, British hanya melantik resident sahaja. Ataupun High Commissioner. Ataupun Chief Commissioner. Di negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Dan kuasa mutlak de jure masih lagi di tangan institusi diraja. Maka apabila institusi raja masih lagi kekal, maka ini bererti penjajahan secara de jure tidak berlaku. Sultanates of the Nine dan Malay states existed continuously. Sepanjang masa kesultanan itu sentiasa ada. Jadi historically, secara sejarahnya, kita ini dipanggil sebagai protectorates. Negeri lindungan. Bukan negeri jajahan. Dia negeri, di negeri-negeri Tanah Melayu ni ada 3 peset. 3 jenis. Pertama, negeri-negeri Melayu bersekutu. Federated Malay States. Mereka ada resident Inggeris. Kalau dalam sekarang nak kenal negeri Melayu bersekutu tak bersekutu mudah saja. Kalau negeri bersekutu pakai PTD. Kalau tak be diplomatik. Negeri tak bersekutu tak ada PTD. Atau nak mudah lagi, negeri tak bersekutu, dia panggil Unfederated Malay States ini, biasanya Jumaat cuti, Ahad kerja. Itu negeri Melayu tak bersekutu. Dia memang tak ikut Inggeris betul. Dan ada satu lagi negeri selain daripada Federated dengan Unfederated ini, adalah Strait Settlement. Strait Settlement ini ditadbir sebagai Crown Colonies, jajahan mahkota Inggeris. Ini yang di bawah Inggeris, iaitu Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Adapun orang Melayu adalah rakyat sultan. Kita duduk negeri Melayu bersekutu dengan tak bersekutu, kita rakyat sultan. Adapun orang yang duduk di negeri-negeri Strait Settlement yang terdiri daripada China dan juga India yang dibawa untuk bekerja ini, mereka digelarkan sebagai British, mereka tidak digelarkan sebagai British citizen, mereka dipanggil British subject. Orang putih cerdik, dia tak nak iktiraf orang Cina, India di Pulau Pinang, Singapura, Melaka sebagai British citizen. Sebab kalau menjadi British citizen, mereka layak untuk menjadi rakyat British dan boleh balik pergi ke London. Jadi mereka hanya diberikan taraf sebagai British subject saja. Timbul persoalan. Jadi kalau kita ni bukan koloni ataupun tanah jajahan British, ni apa hal kita berusaha bagi nak agak pergi ke London minta merdeka? Tak payahlah kumpul gelang, kumpul emas, kumpul anting-anting, cincin, bagai-bagai. Pergi je lah, merdeka je lah. Nak buat apa minta-minta orang putih kalau tak pernah kena jajah orang putih? Sabar. Dia cerita ni kita kena balik kepada Perang Dunia, di akhir Perang Dunia yang kedua. Ada cerita di sebaliknya. Selepas kekalahan Empire Jepun, pada akhir Perang Dunia yang kedua, di mana pemerintahan tentera Jepun telah surrender dan menyerah diri kepada pihak bersekutu. Dia panggil Allied Forces. Kalau dalam kita ni British di Singapura. Ketika mereka menyerah diri, Empire Jepun, masa tu dia jajah negara kita. Dia jajah Kedah, dia jajah Pahang, dia jajah lain. Semua ni bawah Jepun. Kan Jepun turun di Kota Baru. Jepun. Dia jajah semua. Jadi bila dia menyerah diri, entah macam mana, Jepun ketika itu, dia telah menyerahkan kita ni semua kepada British. Dia serahkan kepada Jepun, kita semua jajahan. Bukan Malaysia saja. Bahkan Burma, negeri-negeri Selat, semua diserahkan secara lamsam kepada pemerintahan tentera British. Dan itu juga berlaku di Filipina. Di Filipina, Jepun serahkan kepada tentera Amerika Syarikat. Di Indonesia, Tentera Revolusi Indonesia ketika itu isytiharkan merdeka
pada 17 Ogos tahun 45 selepas Jepun menyerah diri. Tetapi Indonesia ketika itu masih dijajah oleh Belanda sampai tahun 1948 selepas perjanjian Meja Bulat. Dan Melaya dan juga Strait Settlement ketika itu telah diletakkan di bawah BMA, British Military Administration, secara unilateral. Ini puncanya. Unilateral maknanya tak ada bincang, tak ada Assalamualaikum, main bagi saja. Jepun, dia punya perangai. Dia bagi saja pada British. Padahal Kedah, Perak, Pahang, kita bukan bawah British. Yang bawah British, Melaka, Singapura, Pulau Pinang. Dan itu fakta. Dia serah secara langsam. Orang putih bila dapat, dia pening. Tapi mungkin tuan-tuan orang cerdik akan tanya, apakah tak cerdik masa itu boleh main serah-serah? Tak ada orang perasan ketika itu. Tuan-tuan sekalian, kenapakah kita tak perasan penyerahan ketika itu? Kerana ada power vacuum. Power vacuum yang ada kekosongan. Kerana negeri-negeri dalam keadaan pasca perang dan pihak British pula, ini orang putih ni memang bangsa suka menjajah. Amerika tu jadi negara dia. Australia tu jadi negara dia. Tinggal Malaysia tu jadi negara dia. Sebab orang putih tua kita melawan. Dia orang ni pula memang suka mengambil kesempatan. Use and abuse. Campur dengan Jepun, nak lorat dah nak balik ke Tokyo. Dia serah semua. Kita ada power vacuum. Dan power vacuum ini sering berlaku. Kalau dalam negara kita ketika peralihan kuasa daripada Tun Mahathir pergi kepada Tan Sri Muhyiddin, kan kita ada power vacuum. Power vacuum ketika itu kita ditakbir oleh penjawat awam saja, panggil kerajaan interim ketika itu. Dan kali kedua kita power vacuum semasa peralihan daripada Tan Sri Muhyiddin ke Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi ini berlaku dalam suasana demokrasi moden. Bayangkanlah berlaku dalam suasana perang. Jadi orang putih ketika itu, mereka telah dapat seluruh tanah Melayu ini kerana diserahkan oleh orang Jepun. Jadi orang putih pun, mereka pun tak bersedia juga nak menanggung semua bala ini. Dia nak jaga 3 negeri saja, Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Lalu muncullah cadangan oleh British untuk menjadikan Melaya sebagai tanah jajahan penuh British tahun 1946 melalui gagasan Malayan Union. Jadi ketika itulah Raja-Raja Melayu telah dipaksa untuk turun tanda tangan serahkan kuasa kepada British. Mana kita duduk bawah Queen of London ketika itu. Namun Alhamdulillah, orang tua-tua kita dulu cerdik. Nasib baik orang tua-tua kita dulu fikir jauh anak cucu. Kalau dia serupa kita perangai, sibuk main game, main apa, bilang grade 48, 52, 54. Tak berjuanglah jawabnya. Tak berjuanglah jawabnya. Mereka berjuang berhabis-habisan untuk nak menggagalkan Malayan Union dan nak digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Tapi orang Melayu masa tu kita tak ramai ataupun kita ada tak kuat kerana sudah ramai orang yang lebih selesa kerja dengan Inggeris. Bahkan ada negeri yang tak nak merdeka pun. Mereka suka duduk bawah Inggeris sebab bagi mereka orang Melayu buat jarum sebatang pun tak boleh, nak merdeka buat apa, duduk diam-diam sudahlah ada. Dan ini kita tak sebutlah nama orang dah meninggal semua orang ni. Jadi ketika itu orang tua-tua telah bergabung dengan 2 parti yang baru ditubuhkan, iaitu MCA dan MIC. MIC dan juga MCA adalah parti bayangan. Bayangan maknanya MIC adalah bayangan Kongres Parti di India dan MCA adalah bayangan parti Kuomintang yang mentadbir Republik China selepas kejatuhan dinasti Qing. Kenapa saya guna istilah bayangan? Kerana kalau kita balik kepada kenyataan saya yang awal tadi, orang-orang daripada India, daripada China yang dibawa masuk oleh British sebagai buruh tambatan, dia panggil indentured labourers ini, mereka ini ditempatkan di ladang-ladang, di kebun-kebun getah, di lomo-lomo biji timah kepunyaan British. Dan mereka ini tidak ada kerakyatan. Stateless. Tak ada negara, tidak ada kerakyatan. Mereka hanya dipanggil British statement saja. Mereka bukannya British citizen. Rakyat sultan pun tidak. Jadi masa itu, saya sebutkan tadi, negeri Melayu, negeri ada 3. Negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tak bersekutu dengan Strait Settlement. Jadi Strait Settlement ini ditakbir sebagai Crown Colonies, jajahan daripada mahkota Inggeris. Maka MIC dan MCA yang mewakili kaum-kaum mereka berpaksikan kepada organisasi asal negara mereka, iaitu Indian Congress Party dan Parti Kuomintang Party. Dan masa itu Inggeris telah menubuhkan sekolah-sekolah vernakular, Tamil dan juga Mandarin. Apa sebab?
kerana sejarahnya British dirikan sekolah-sekolah ini sebagai persediaan bahasa dan budaya supaya anak-anak buruh tambatan ini, indentured labourers ini, kalau anak mereka lahir di tanah Melayu dan selepas kilang tutup mereka nak balik ke mainland China, anak-anak mereka sudah pun disiapkan bahasa Mandarinnya dan juga budaya Cinanya. Kalau mereka selepas siap kerja di estate getah, nak balik semula ke India, mereka telah diajar bahasa Tamil siap-siap di sekolah vernakular ini dan diajarkan budaya dan bagai lagi supaya mereka nanti bila British keluar daripada tanah Melayu, mereka boleh balik ke negara mereka dan boleh kekalkan budaya itu. Ini tujuan asal British. Sebab itu ketika inilah baiknya orang Melayu, hebatnya jiwa, besarnya jiwa Sultanan Melayu dulu-dulu, mereka telah mengajak semua, tak kira China India, mari kita duduk kumpul, kita nak halau British ini luar. Timbul persoalan. Dah kita berkumpul stadium 31 Ogos 1957, buat apa Ustaz? Sedap sangat Ustaz kata tak merdeka, tak merdeka. Bagai nak orang menjerit merdeka, merdeka. Merdeka apa? Kalau tak merdeka nak menjerit, buat apa? Jawapannya begini. 31 Ogos 1957 adalah tarikh di mana institusi diraja secara simboliknya telah menyerahkan kuasa mutlak mereka selama ratusan tahun kepada rakyat menerusi parlimen dan juga perlembagaan. Itu simboliknya. Maka merdeka ini tidak boleh tidak. Kita rafakkan, kita panjatkan, menjunjung kasih peduli yang maha mulia Raja-Raja Melayu yang telah berjiwa besar menurunkan kuasa mutlak mereka kepada kita rakyat menerusi parlimen. Dan juga kepada rakan-rakan kita yang bukan Melayu, kajilah sejarah, junjung kasihlah kepada Raja-Raja Melayu yang telah menyelamatkan kita daripada penipuan British yang semasa itu telah berjanji macam-macam nak menghantar saudara-saudari balik semula ke negeri asal dengan diberi pendidikan, rupanya tak dilakukan pun. Tapi kemuliaan budi Raja-Raja Melayu ini telah pun memberi peluang sama rata kepada semua. Sebab itu saya bawakan kronologi sejarah ini sebagai nak beri kesan kepada kita semua bahawa merdeka ini ada satu lapisan yang perlu kita lihat, iaitu perjuangan orang-orang yang kita tak nampak ini. Sebab itu merdeka ini, kok mana pun, kita sebagai generasi pasca merdeka ini, tidak ada merdeka yang hakiki. Kita ini hanya seremonial saja. Yang tuan-tuan gantung bendera dan bagai-bagai, ini seremonial saja. Kemerdekaan hakiki no such thing. Tidak ada kemerdekaan hakiki. Lambat laun, kita akan tetap dijajah kembali. Dan kita masih lagi dijajah banyak. Dan penjajahan itu datang dalam pelbagai bentuk. Misalnya, kita masih dijajah dari sudut ekonomi misalnya. Walaupun British balik, mereka berikan merdeka kepada kita, tapi merdeka tu hanya atas kertas saja. Apa sebab? 200,000 ekar tanah masih menjadi milik British. Masih menjadi milik British. Sebab itu tahun 1981, lebih tepatnya 7 September tahun 1981, Perdana Menteri masa itu telah mengarahkan PNB dan beberapa pakar kewangan untuk pergi ke London melakukan serang hendap subuh. Dia panggil Dawn Raid. Operasi Dawn Raid ini, Malaysia lakukan serangan di London Stock Exchange. Serangan waktu subuh. Ini bukan serangan berdarah apa tidak. Serangan pembelian saham. Ketika itu, kita telah diarahkan oleh pihak kerajaan untuk merampas balik syarikat Guthrie. Syarikat Guthrie ini milik British. Usia dah lebih pada 100 tahun. Syarikat Guthrie ini, dia menguasai 200,000 ekar tanah di Malaysia. Ini baru syarikat Guthrie ini. Belum syarikat-syarikat lain. Syarikat milik British yang lain. Ini baru cerita Guthrie baru. Dan dalam masa 4 jam, anak-anak Melayu ini telah berjaya merampas balik Guthrie, bawa balik ke Malaysia, dan kita buatkan percantuman antara Guthrie, Golden Hope dengan Sime Darby. Ini baru satu company ini, Guthrie ini. Bayangkan company yang lain. Kita masih dijajah di sudut ekonomi. Kita masih dijajah dari sudut perundangan. Kita bergelut dengan tekanan demi tekanan daripada pihak antarabangsa untuk kita tangan beberapa treaty ataupun statut-statut tertentu yang ingin membenarkan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC campur tangan dalam urusan undang-undang dalam negara. Masih lagi sampai sekarang. Kita juga masih lagi diancam dengan wabak pandemik yang kita sedang lalui sekarang telah meragut kebebasan kita. Tak pasal-pasal ceramah dalam telefon. Letih tuan-tuan ceramah dalam telefon ni.
Dah tak tahu entah ada orang tidak. Saya pun tak tahu. Saya mana muka saya. Daripada pukul 2 tadi, saya mana muka saya. Diragut kebebasan kita dalam menyampaikan ceramah. Contoh. Dan akan datang kita tetap juga akan dijajah lagi oleh siapa? Ya'juj. Sekejap. Sidang hadirin, sidang penonton yang kita hormati sekalian, kita tengok talian yang hormat Datuk. Baik, yang akan datang lagi kita akan tetap lagi dijajah oleh Ya'juj Ma'juj, oleh Dajjal dan banyak lagi. Sebab itu saudara-saudari sekalian, tidak ada kemerdekaan yang hakiki. Yang ada hanyalah seremonial saja. Tapi kita bersyukur ke hadrat ilahi kerana para pejuang kita dahulu tidak pernah tidur. Bukanlah tak tidur langsung, ini bahasa simbolik. Mereka tidak tidur, artinya tidak alpa. Sebab itu perjuangan merdeka itu disusun daripada perkataan mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Dan perjuangan itu sudah pun bermula sejak daripada zaman Portugis menjajah Melaka lagi. Yalah, benda ni banyak dah yang ada viral dalam video. Tapi saya ulang jugalah untuk nak mengambil keberkatan. Ketika Portugis menjajah Melaka, 24 Ogos tahun 1511. Dia jajah bukannya sekejap, 130 tahun. Tempoh Kesultanan Melayu Melaka berdiri 110 tahun. Portugis jajah 130 tahun. Adakah orang tua-tua kita dulu tidur membuta saja? Tidak. Orang-orang Aceh, Sultan Ali Muayyad Shah, Sultan Aceh pertama. Tahun 1521 dia dah serang Melaka. Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga. Tahun 1537 dia serang Melaka. 1547 dia serang lagi, kali ini guna kapal. Tahun 1564 dia serang lagi, kali ini dia minta bantuan kerajaan Turki Utsmani. Zaman itu Turki Utsmani zaman Sultan Sulaiman yang pertama, Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10. Dan Turki dia kena bantu tanah Melayu ketika itu Nusantara ketika itu kerana kita, kawan Turki marah pula kalau kita cakap benda ni. Mereka bertanggungjawab atas penyebaran dan juga penaklukan yang dilakukan oleh orang Eropah. Mereka bertanggungjawab. Kenapa saya katakan begitu? Marah pula orang Turki. Ini semua gara-gara Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih kita puji, kita respect dia. Tetapi bila dia dapat mengambil Istanbul, segala perdagangan rempah dikawal oleh dia. Rempah ketika itu diambil oleh syarikat-syarikat khas daripada Nusantara. Rempah memang tak ada di negara lain, melainkan di Nusantara saja. Nak kapur barus itu ambil di Barus betul, di Sumatera. Sebab itu bila dia sekat perdagangan, orang-orang putih ni terpaksa merantau, mencari sendiri. Bila dia merantau mencari sendiri, dia pergi ke negara kita. Iaitu sebab tak boleh tidak, Turki Utsmaniyah bertanggungjawab juga di atas penjajahan ini. Begitu mahalnya emas zaman Sultan, mahalnya rempah di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, 1 kilo rempah bersamaan 2 kilo emas. 2 kilo emas. Emas, gold, 2 kilogram, baru dapat beli 1 kilo rempah. Jadi atas faktor itu, mereka juga membantu. 1564, kerajaan Turki Utsmaniyah telah menyerang kerajaan Portugis, tapi gagal. Begitu juga tahun 1641, penjajahan Belanda. Adakah orang Melayu dulu tidur? Tak. Semuanya telah berjuang habis-habisan. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tak mengizinkan. Yang penting, saudara-saudari sekalian, marilah kita dalam membincangkan pada kesempatan petang ini berkaitan tentang hal mencari erti kemerdekaan yang sebenar. Erti kemerdekaan yang sebenar adalah kita berjaya membebaskan jiwa kita daripada menjadi hamba kepada makhluk, menjadi hamba kepada Allah. Moga-moga kita sama-sama dapat bersatu, dapat terus berjuang mempertahankan kemerdekaan ini. Pastikan tidak ada lagi penjajahan bentuk-bentuk baru. Ayuh, kita bantu bangunkan agama, dada beriman, akal pun sempurna. Janji diikat, sumpah dijaga. Menjalankan kerja, hati pun rela. Memikul beban bermanis muka. Agama dibina, negara dipelihara. Bekerja keras sehabis daya. Sekadar itulah saja sembang-sembang pada kesempatan petang ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan.
Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Kembali semula kepada Puan Rosimah yang berada di studio. Silakan. Terima kasih Yang Hormat Datuk di atas perkongsian yang cukup bermakna, cukup mendalam dan cukup menyentuh hati. Sangat-sangat bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh para ulama dan para pejuang yang telah bertungkus lumus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan dan sekarang hasilnya kita yang kecapi kemerdekaan itu. Dan Datuk, Yang Hormat Datuk, sebelum Datuk tinggalkan sidang bicara santai pada petang ini, kami mohon Datuk bacakan doa kepada kami semua agar negara kita sentiasa berada dalam kemerdekaan dan keamanan yang sewajarnya. Silakan Yang Hormat Datuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارزق بلدنا هذه خاصة وسائر البلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ونعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يا كافي يا شافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا كل تعب شديد واكفنا من الحد والحد والمرض الشديد واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولايتنا وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Yang Hormat Datuk. Baiklah sidang penonton yang dihormati sekalian, sebagaimana yang telah diperkatakan oleh Yang Hormat Datuk tadi, kemerdekaan yang sebenar adalah kemerdekaan dari segi minda dan jiwa yang dipupuk melalui pembinaan jati diri yang dibentuk oleh 4 aspek utama: agama, bahasa, pendidikan dan akhlak. Terima kasih sekali lagi Yang Hormat Datuk. Baiklah sidang penonton yang dihormati sekalian, sekarang marilah sama-sama kita mendengar ucapan oleh pengurus cawangan Bank Islam Pokok Sena, Puan Nur Aziha binti Bakar. Dipersilakan Puan. Okay, terima kasih Puan Rosimah Saad, penolong PPD Prasekolah dan Rendah, Pejabat Pendidikan Daerah Padang Terap selaku pengurusi majlis, merangkap moderator kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Ahmad Bashori bin Rahim, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Daerah Padang Terap. Yang berusaha Encik Ahmad Fauzi Mat Ahir, Regional Manager Bank Islam. Yang berusaha Encik Hasanuddin Hashim, State Consumer Manager Kedah Perlis, barisan pegawai-pegawai guru-guru besar serta kaki tangan PPD Padang Terap yang dihormati. Yang hormat Datuk Badrisyah bin Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, Kuantan Pahang, yang kita terbangkan khas untuk semua penonton hari ini sebagai penceramah kita. Alhamdulillah. Tuan-puan para penonton yang sedang bersiaran bersama kami secara live di Facebook dan juga YouTube PPD Padang Terap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan izinnya dapat kita berkumpul dalam bicara santai yang tajuknya mencari erti kemerdekaan sebenar. Tajuk yang sangat sedap dipilih oleh pihak PPD, bersempena pula esok dengan sambutan Hari Malaysia kita. Alhamdulillah. So saya ingin mengucapkan
bagi pihak Bank Islam. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PPD Padang Terap yang memberi kerjasama yang baik dan joint venture dengan kita untuk program ini. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri saya kepada semua. Saya Puan Nur Azihah binti Bakar selaku pengurus di Bank Islam Cawangan Pokok Sena. Ingin juga mengambil kesempatan di sini untuk berkongsi secara ringkas dengan semua penonton mengenai produk-produk yang ditawarkan di Bank Islam. Saya harap semua para penonton kita dapat menunggu sehingga akhir kita punya program. Sebab apa? Sebab kita telah menyediakan 10 hadiah istimewa bagi penonton. Okey. Hadiah ni kita bagi bersempena dengan esok hari sambutan Hari Malaysia. Jadi saya berbesar hati untuk menambah hadiah tu daripada 5 kepada 10. Alhamdulillah. Okey. Dan di samping tu jangan lupa para penonton semua sila masukkan register nama anda di dalam link tu. Mana tahu anda adalah salah seorang daripada 10 pemenang betul hari ini. Okey. Saya tak mau buang masa, jadi saya nak berkongsi apa yang kita tawarkan di Bank Islam. Salah satu produk kita adalah pembiayaan peribadi. Pembiayaan peribadi yang kita tawarkan ini sehingga 300,000. So apa kelebihan dia? Kelebihan dia kita boleh menyatukan hutang-hutang kita di bank lain. So kita panggil debt consolidation lah. Jadi kita satukan semua hutang, kita jadikan satu jalan sahaja. So benda ini dapat menyelamatkan kita lah daripada hutang yang banyak bank kan. Kita kena bayar sini, bayar sana, kita jadikan satu jalan. So kadar yang kita tawarkan adalah sangat kompetitif dan kita juga menyediakan takaful. Bermakna kata jika tuan-puan membuat pembiayaan, jika berlaku apa-apa kepada diri tuan-puan, takaful akan cover. Jadi tuan-puan tak payah bayar. Okey. Kita juga menyediakan perkhidmatan di mana pegawai-pegawai kita akan pergi sampai ke depan pintu tuan-tuan dan puan-puan. Mana kata tak payah susah datang ke bank, kita menyediakan perkhidmatan servis untuk tuan-tuan. Jadi tak perlu risau, tak perlu susah sebab sekarang musim KP kan, pergerakan kita pun terbatas. Jadi jangan bimbang. Kita akan ada channel yang kita boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Dan lagi satu, kita ada produk pembiayaan perumahan dan juga pembiayaan semula perumahan. Kita panggil refinancing lah. Okey, untuk makluman semua, sekarang ni masih berjalan lagi kempen My Dream Home Campaign. Nama dia My Dream Home Campaign for Baiti Home Financing I dan Wahdah Home Refinancing I. So kempen ni berlaku sampai 31 hari bulan September ni. Kita menawarkan keseluruhan hadiah berjumlah 865,000 accumulated cash prize untuk dimenangi. So jangan lepaskan peluang, masa masih ada. Tuan-puan boleh hubungi cawangan-cawangan Bank Islam berdekatan. Yang berdekatan dengan Pokok Sena Kuala Nerang boleh mai di Pokok Sena lah dekat saya. Kita akan menawarkan hadiah pertama. Hadiah pertama sebanyak 250,000. Hadiah kedua 50,000. Hadiah ketiga 25,000. Hadiah bulanan 10,000 setiap orang bagi setiap region lah. Tu menarik tu. Banyak hadiah. Satu lagi kempen yang sedang berlangsung juga, agak menarik juga, Personal Financing Teachers Day. Walaupun Teachers Day dah berlalu, tapi kita still, Bank Islam still menghargai guru-guru, para pendidik. Kita extend lagi kempen ini sehingga 31 Disember 2021. So dalam kempen ni juga banyak tawaran-tawaran menarik, hadiah-hadiah menarik menanti semua guru-guru. Jadi jangan lepaskan peluang. Masih ada banyak masa lagi. Boleh cikgu-cikgu boleh layari kita punya Easy Access, www.easyaccess.bankislam.com.my untuk keterangan lebih lanjut. Di samping itu juga Bank Islam menawarkan akaun pelaburan Al-Awfa. Yang ni famous lah. Okay. Minimum deposit hanya RM100 sahaja. Kita menyediakan hadiah-hadiah yang sangat menarik dan lumayan.
di mana kita ada cabutan bulanan. Cabutan bulanan, hadiah pertama adalah RM100,000. Okey, hadiah kedua RM10,000, hadiah ketiga RM1,000 untuk 50 pemenang dan hadiah sagu hati RM500 untuk 10 pemenang. Bukan setakat tu saja. Okey, kita ada state draw. State draw ni untuk negeri-negeri ya. Kita menyediakan RM10,000 untuk satu pemenang, RM1,000 untuk 10 orang pemenang dan sagu hati RM500 untuk 20 orang pemenang. So cabutan bulanan ni, bulanan ni setiap bulan berjalan. Akaun kanak-kanak pun perempuan boleh letak lah. Jadi untuk setengah tahun punya, kita akan cabut pada Jun dan Disember. Untuk suku tahunan bulan Mac dah lepas, bulan Jun dah lepas, tapi September still ada lah. So untuk bulan September dan Disember masih ada peluang lagi. Jadi saya harap tuan-tuan jangan lepaskan peluang ini. Datanglah ke Bank Islam untuk membuka akaun. Minimum RM100 sahaja. Okey. Di samping tu juga Bank Islam menawarkan bagi tuan-puan yang minat dalam pelaburan, boleh juga mula dengan kita dengan unit trust. Okey, kita ada personal accident, ASB financing pun ada, My Home Content pun ada. Okey, My Home Content ni dia melibatkan bayaran setiap tahun lah untuk protection barang-barang dalam rumah kita. Okey, jika berlaku kecurian ke, jika berlaku bencana alam ke, tuan-tuan boleh claim. Okey, dan premium dia pun tak mahal. Jadi tuan-tuan boleh datang mengunjungi kami untuk keterangan lanjut. Jadi kita boleh terang satu persatu. Sangat menarik package dia. Jadi benda ni sangat perlulah pada masa ni. Saya rasa benda ni setiap orang perlu ada. Okey. Kita juga menyediakan penulisan wasiat. Bagi tuan-tuan yang belum ada lagi penulisan wasiat, boleh berdaftar dengan kami. Kami juga menyediakan perkhidmatan ni lah. Okey, bagi membantu anda. Kita juga ada ASNB. Jadi tuan-tuan boleh bawa keluar ataupun masuk duit dekat kaunter Bank Islam. Kita juga menyediakan perkhidmatan motor takaful. Yang mana kalau tuan-tuan nak buat insurans kereta, tuan-tuan boleh berkunjung di tempat kami, di cawangan-cawangan kami. Kita akan tolong buat quotation. Jadi tuan-tuan boleh bajet untuk tengok. Contoh dia bulan depan insurans expired, tuan-tuan boleh datang kepada kami bawa cover note yang sebelum ni ataupun geran kereta. Jadi kita akan tolong kira. Sangat mudah dan pantas. Kita boleh tolong kira bagi kat tuan-tuan dan perempuan. Bank Islam juga ada kad kredit Bank Islam di mana kita tak ada charge compounded interest. Yang ni sangat menarik lah. Okey, kita juga ada takaful coverage juga dalam kad Bank Islam. Dan kita juga menyediakan pembiayaan kenderaan. Kalau tuan-tuan nak beli kereta, jadi boleh juga hubungi kami. So sama-sama kita bermuamalah dengan Bank Islam. Okey. Dan kita juga patuh syariah. Yang tu yang penting lah kan. Okey. Untuk salary transfer, Bank Islam juga ada sediakan untuk majikan-majikan untuk buat salary transfer. Kat sini pun kita bagi hadiah juga. Kita kira nak bagi hadiah je. Itulah sifat kita di Bank Islam, suka memberi kepada setiap pelanggan. Okey, hadiah pertama yang kita sediakan adalah RM50,000. Banyak tu tuan-tuan, RM50,000 RM25,000 hadiah kedua, RM15,000 untuk hadiah ketiga dan RM1,000 untuk 10 pemenang. Semua daripada tadi, daripada RM100,000, RM50,000 kan, semua kita nak bagi duit je. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Banyak produk-produk menarik dan hadiah-hadiah menarik yang kita tawarkan untuk menarik pelanggan-pelanggan kita supaya bermuamalah dengan kita. Jadi jangan ketinggalan lah kan, banyak produk-produk yang ditawarkan. Okey, tuan-tuan boleh pilih yang mana suka investment, boleh pilih investment dengan Bank Islam. Semua konsep dia adalah syariah comply. Yang tu jangan bimbang. So untuk benefit salary transfer untuk Bank Islam ni, kita menyediakan free group personal accident selama 1 tahun. Kita bagi free, percuma. Okay. Lepas tu dia entitled juga untuk multiplier eligibility untuk Al-Afwa draw yang saya kata RM100,000 tadi tu. Monthly sama juga dalam 13 state ni.
kan? Ada apa? Draw quarterly, jutawan Al-Afa dan junior Al-Afa. Untuk half yearly, special Al-Afa draw. Jadi kalau perempuan nak tahu, Bank Islam menawarkan jumlah keseluruhan hadiah bernilai 15 juta untuk dibenangi. Bukan sikit lah. Dan kita juga melahirkan jutawan. Setiap tahun 4 orang jutawan kita lahirkan. Jadi saya berdoa dan berharap agar siapa yang menonton ni mungkin berpeluang ataupun mengambil peluang untuk membuka akaun dengan Bank Islam, mana tahu anda adalah salah seorang jutawan baru kami, insya-Allah. Okey, itu sebuah sedikit tentang produk yang ditawarkan di Bank Islam. Perempuan boleh juga berkunjung ke cawangan kami ataupun ke cawangan-cawangan yang berdekatan atau berjumpa saya sendiri di Bank Islam Pokok Senang, insya-Allah saya ada. Dan juga boleh berhubung terus dengan pegawai saya, Puan Nur Jainis Makno di talian. Ambil nombor telefon ni, senang, halo-halo suruh dia tolong kira je, boleh. Okey, 012 5083 191, Puan Nur Jainis. Tuan-tuan boleh hubungi dia, dia akan attend perempuan immediately, insya-Allah. Okey. Jadi itu sikit pasal produk. Lagi satu, kat sini juga kita ada cabutan untuk 10 orang pemenang. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak PPD Padang Terap yang sering bekerjasama dengan kita, bagi komitmen yang sangat bagus. Okey, jadi kita berbesar hati untuk menawarkan hadiah-hadiah istimewa ni kepada para penonton. Kita tak suruh tengok saja. Di samping kita dapat pengisian, kita hantar penceramah yang jauh, yang hebat, semata-mata untuk nak bagi tuan-puan dan puan-puan satu orang kata ilmu yang sangat orang kata bermakna lah, sejarah yang sangat bermakna untuk PPD Padang Terap. Tahniah juga first time kita buat virtual. Sebelum ni mungkin kita boleh bertemu muka, tapi sekali ni virtual. Virtual ni saya rasa lagi syok lah. Sebab saya difahamkan bukan di Pokok Senar saja, bukan di Kedah saja, bukan di seluruh Malaysia saja, malah di luar negara, di Thailand dan di Indonesia saya difahamkan penonton kita. Alhamdulillah, tahniah PPD Padang Terap. Okey, sekarang tibalah masa yang kita tunggu-tunggu dan penonton tunggu-tunggu. Kan saya percaya penonton tak sabar-sabar dah nak tengok nama siapa yang naik 10 orang tu. Jadi jom kita tengok. Semua dah daftar ke tadi? Jangan tak daftar lah, rugi ya. Okey, saya dah dapat list dia, dah masuk satu persatu ni. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, tahniah. Jangan ke mana-mana tuan-tuan, nanti nama tuan-tuan disebut, tengok-tengok tak ada. Rugi lah, tak tahu pula kan. Okey, kita tengok tempat ke-8. Sorry, tempat ke-10. Mana Acik no, habaq 10, total 8. Okey, tempat ke-10. Pemenangnya ialah Puan Rosita Abdul Kadir. Puan Rosita binti Abdul Kadir. Anda adalah pemenang yang ke-10. Puan Rosita Abdul Kadir. Okey, tempat ke-9. Oh, gegar lagi. Perempuan lagi ya. Puan Nur Aini binti Ismail. Tahniah Puan Nur Aini binti Ismail. Tempat ke-9. Okey, yang ni kita dapat hero pula sekali ni. Tempat ke-8, Encik Azmi bin Ahmad. Encik Azmi bin Ahmad, saya harap Encik Azmi bin Ahmad ada dalam siaran kita dan mendengar nama dipanggil. Kemudian Encik Khairul Safizan bin Zakaria. Encik Khairul Safizan bin Zakaria. Yang ke-6, semua hero-hero pula no. Encik Amran bin Saleh. Encik Amran bin Saleh. Okey, saya harap Encik Amran bin Saleh ada dalam siaran bersama kita. Okey, untuk hadiah kelima, pemenang bertuah kita petang ini, Puan Bashirah binti Muhammad Saad. Puan Bashirah, harap Puan Bashirah ada kat sini. Tahniah untuk Puan Bashirah binti Muhammad Saad. Okey, hadiah keempat. Siapa kawan kita yang keempat ni dapat? Kita tengok nama siapa yang masuk. Okey, kat sini. Okey, itu dia. Kelak dah pemenang keempat.
Puan Siti Iman Mawaddah binti Hasan. Masya Allah, sedap nama dia, no? Siti Iman Mawaddah binti Hasan, tahniah, anda pemenang nombor keempat. Pemenang keempat kami. Okey, pemenang ketiga. Jeng. Okey, kita tengok nama siapa yang naik. Mana dia ni? Hai, dia buat lambat pula kali ni. Siapa menang ni? Okey, dah naik pun. Puan Halimatun Saadiah binti Hasan. Okey, pemenang kita yang ketiga, tahniah Puan Halimatun Saadiah binti Hasan. Bukan dok beradik dengan Puan Siti Iman, no? Bukan kot, no? Nama betul sama. Okey. Okey, tempat kedua. Tempat kedua kita tengok siapa? Pemenang tempat kedua kita, hadiah istimewa daripada Bank Islam Pokok Senang. Encik Amran bin Ahmad. Encik Amran bin Ahmad, pemenang kita nombor kedua. Tahniah Encik Amran. Okey. Sekarang kita tunggu nama siapa yang naik untuk pemenang untuk hadiah lucky draw petang ini. Hadiah pertama. Okey, dah masuk pun nama. Okey, tempat pertama Puan Mayardi binti Omar. Minta maaf kalau saya salah sebut. Puan Mayardi binti Omar. Puan Mayardi binti Omar, anda adalah pemenang bertuah di tempat pertama untuk menerima hadiah istimewa daripada Bank Islam Cawangan Pokok Senang. So, tahniah kepada semua pemenang dan kepada pemenang pula, pihak cawangan Bank Islam Pokok Senang akan menghubungi anda untuk penyerahan hadiah dalam masa terdekat. Jadi saya harap mungkin kawan-kawan kita semua berada di sinilah, no? Nama-nama yang kita panggil. Ataupun kalau dia pun tak ada ni, kawan-kawan lain tolong sebar-sebarkanlah. Tapi insyaAllah kita akan hubungi semua pemenang. Okey. Jadi macam saya kata tadi, jangan lupa kunjungi Bank Islam ataupun layari kita punya website untuk mengetahui lebih lanjut produk-produk yang ditawarkan. Kita sedia berkhidmat untuk anda dan akan berkhidmat sebaik mungkin, sehabis baik untuk anda. So sekian dulu daripada saya, Puan Nur Azihah binti Bakar. Saya mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan kekurangan. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan segala kelemahan itu di pihak saya sendiri. Sekian dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pass back to Puan Pengerusi, Puan Rahimah. Terima kasih Puan Nur Azihah binti Bakar, pengurus cawangan Bank Islam Pokok Senang. Terima kasih di atas cabutan bertuah yang diberikan sangat istimewa daripada cawangan Bank Islam Pokok Senang. InsyaAllah tunggu, nantikan ramai akan serbupi nanti. Okey, dan tahniah juga diucapkan kepada para pemenang cabutan bertuah hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Bank Islam Cawangan Pokok Senang dan nampaknya dan seterusnya. Sekali lagi rakaman penghargaan dan terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Fadli Shah yang diterbangkan khas oleh Bank Islam ke Padang Terap dan memberikan ilmu yang cukup bermakna kepada kita dalam proses kita nak sambut Hari Malaysia esok, mencari erti kemerdekaan yang sebenar, cukup besar makna yang telah dirungkaikan pada hari ini. Dan moga-moga segala intipati perkongsian kita pada hari ini walaupun secara maya, secara dalam tarian hari ini akan memberikan manfaat kepada kita dan semoga sebagaimana yang Hormat Datuk cakap tadi, semoga selepas ini kita juga bebas daripada cengkaman penjajahan COVID-19. Dan rakaman penghargaan juga kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program bicara santai kita pada hari ini, dan kepada teknikal, kepada Bank Islam, kepada semua para pelayar di luar sana. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang tidak terhingga dan mohon maaf atas segala keterlanjuran bicara atau apa sahaja kekurangan yang telah berlaku. Hingga kita jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.